رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأهل قلبي والإسلام حق محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, 199 Tahun yang datang dulu rukun khutbah Jumat ada 5. Pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berkata alhamdulillah. Itu rukun. Ya. Kalau khatib nak baca alhamdulillah, makmum kena duduk. Ya. Dia khatib rukun. Kemudian ataupun ahmadullah, maka tidak memadai dengan berkata assana'ullah atau sana'ulillah. Sana' itu namanya puji, ta' dan al-abdah, sana'un puji juga, tapi tak boleh. Kena alhamdulillah, ahmadu, asyukru lillah pun tak boleh. Ya, mesti gunakan alhamdulillah. Alhamdulillah ataupun ahmadullah. Saya memuji kepada Allah, ahmadullah. Itu rukun khutbah. Ini yang diperintah oleh agama kita. Ya. Kemudian seterusnya para pendengar bawahnya dan contoh solawat kepada Nabi dalam khutbah itu adalah seperti Allahumma sholli, ya Allah aku berselawat kepadanya, kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, itu rukun. Kalau baca itu tak sah Jumatnya. Tak sah Jumat, tapi sebelum Jumat dah. Ya. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, sambung. Atau usolli ala Muhammad, aku berselawat pada Nabi Muhammad. Ya, pun boleh. Atau usolli ala Ahmad pun boleh. Saya berselawat kepada Ahmad, Ahmad dipuji. Atau ala usolli ala Rasulillah, aku berselawat kepada Rasulullah SAW. Atau pada Nabi, pada Hashir, satu daripada namanya, dan yang sepertinya lain-lain banyaklah. Ini selawat. Itu rukun yang kedua. Yang Jumat tidak memadai menggunakan selawat itu dengan menggunakan lafaz seperti Allahumma salli ala Muhammad, warham Muhammad, ya Allah sejahterakan kepada Muhammad dan curahkanlah kepada rahmat kepada Muhammad, pun tak boleh. Dia puji Allah, ya, doa terus kepada Allah, sebut-sebut puji-pujian kepada dia tak betul, tak sempurna, tidak memadai. Allahumma shalli ala Muhammadan, ya Allah sejahtera kepada Muhammad dan curahkanlah rahmatnya, pun tak memadai. Juga tidak memadai berselawat itu dengan menggunakan lafaz seperti sallallahu alaihi, tak boleh. Allah berselawat kepadanya, tak boleh. Allah yang berselawat bukan kita. Dan menggunakan ganti nama dhamir, ya, walaupun dengan didahului dengan menyebutnya yang ganti nama itu kembali kepada baginda, seperti
sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh sebelum ulama fikih. Kemudian juga Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sebut. Nah, itu namanya khutbah. Pastikan semak dulu. Ya. Kalau semak kadang-kadang ada yang silap kalau sebagainya. Walaupun apa kaedah kadang-kadang silap. Nah, sebab itu kita tengok ayat-ayatnya barisnya kadang-kadang salah. Ya. Sambungnya hilang. Titik-titik hurufnya hilang. Tak baca itu salah. Kalau dibaca ayat Quran, maka itu bukan Quran namanya. Ya, maka tak sah umatnya. Saya maklum. Dan Al-Kamal Al-Namiri, Kamal Al-Namiri menyatakan wa kasiran ma yashhur al-mutaba'u bidzalik. Kalau nak tulis tanda-tanda nanti tak berbunyi kalau bukan baca. Wa kasiran ma yashhur. Ya, ada biasa tanda-tanda. Tulis barisnya tidak ada tanda. Wa kasiran ma yashhur al-mutaba'u. Mutaba'ah ini membaca bidzalik, dan banyak yang diluputkan oleh para khatib dalam perkara itu, yaitu dalam perkara menggunakan hanya ganti nama bagi nama Nabi SAW dalam khutbah. Walhal itu tidak memadai. Cuma maksudnya, ya, sallallahu alaihi pun tak boleh, alaihi itu alaihi ganti nama, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu kepada Nabi Muhammad pun tak boleh, tak memadai. Ada sebelumnya ulama haqiqin mengatakan macam itu. Karena sallallahu wasallam alaihi, sallallahu wasallam alaihi. Macam orang baca apa? Selawat dalam Ramadan. Allah sallallahu alaihi wasallam betul. Sallallahu alaihi betul. Sallallahu wasallam alaihi. Itu betul. Banyak tu. Tarik je. Bilalnya Rasulullah Muhammad balik dah kau. Balik dah. Kan lepas beraya pergi rumah orang nak bangun apa dia Rasulullah Muhammad tak betul. Tak memadai. Sallallahu wasallam alaihi jawabannya. Ya, ingat. Sallallahu alaihi itu berkali dah kau. Tak betul, tak sempurna begitu. Disempurnakan, tidak memadai. Maka janganlah anda tertipu, ya, dengan apa yang anda dapati tertulis dalam khutbah-khutbah nabatiyah, yang kadang-kadang dia buatkan, kadang-kadang sedang khutbah sampai tidur nak baca. Kadang tak berperiksa, banyak yang silap, kita tak tahu menentukan. Jadi ibu tak boleh, ya. Yang berlainan daripada apa yang dipegangi oleh ulama muhaqqiqin mutaakhirin, yakni tentang tidak memadai disebut ganti nama sahaja bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi itu. Sallallahu alaihi itu lebih ganti nama. Alaihi sallallahu wasallam alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti aja. Itu. Lepas tu ganti-ganti nama tu tak sempurna. Ada yang komen, ya. Supaya Nabi Muhammad disebut dengan sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli Allahumma sallim alaihi. Salim. Betul kan? Suatu suatu isim maka silap, maknanya salah. Ya, apa dalam apa ayat-ayat Quran ini spot dengan sin
Kadang-kadang sama, tapi cuma bibir kita, muncung kita saja yang berbeza. Sin, Sod ke depan. Ihdinas siratal. Ada contoh baca dalam Fatihah kan. Ihdinas Sod muncul. Jangan baca ihdinas siratal, salah. Kalau salah sembahyang tak sah. Ihdinas siratal, sedapnya tidak siratal. Itu sifat hurufnya bagaimana? Ihdinas siratal, Sod muncul, Sod. Cuba ihdinas siratal, lepaskan mulut, apa jadi? Ihdinas siratal. Baca-baca dengarkan kawan itu macam ya. Ihdinas siratal apa? Tol itu dipilih kembang. Apa ni? Apa lidah itu memenuhi siratal gerakan tol. Betul. Ihdinas siratal mustaqim itu salah. Ihdinas siratal mustaqim bermakna tak betul menyebut huruf ko. Nak tahu sebut ko, alif ko mati di atas ab ko. Ihdinas siratal mustaqim. Pada bergerak ni semua ni baru betul. Ya. Bagi kita kalau kita kurang mahal, kita jadi makmum cukuplah. Sembahyang kita pun imam sah, kita sah. Contohnya, kalau bahasa sembahyang sendiri kena betul. Sebab kita kena ada kemahiran yang tersendiri yang menyuruh huruf-huruf itu, ya. Baik. Dan dikatakan yang ini tentang tidak memadai disebut ganti nama sahaja bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solawat khutbah Jumaat dengan tidak menyebut namanya. Kan disebut. Jadi setiap khutbah disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Sallallahu alaihi tidak memadai. Itu rukun yang kedua sebenarnya. Yang ketiga dan yang ketiganya rukun khutbah itu ialah berwasiat. Wasiat apa? Bukan wasiat nak mati. Berupaya bertakwa, wasiat kepada ahli jamaah. Ittaqullah. Itu wasiat. Woi tuan-tuan, takwalah kepada Allah. Yang di bawah sana agung ke, orang besar-besar ke, perintahnya sama. Ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Wajib tu. Ittaqullah wa usikum wa iyaya. Aku berwasiat kepada kamu wa iyaya dan kepada diriku sendiri. Ittaqullah wa iyaya, bittaqwallah dengan mematuhi perintah-perintah Allah. Tiap-tiap seminggu sekali dapat pesanan. Oh, tak betul-betul ini. Tidak. Lepas Jumaat besok satu singgah kedai tutup juga lagi. Padahal Jumaat semalam dah ittaqullah. Kalau kedai soto ajak saya. Soto. Ini kedai toko. Ya, tak ada otak. Kan tak ada otak, itu tak ada otak punya orang. Yang kaya toko ini. Yang berdana yang beli. Mana ada yang kaya, yang berdana yang beli kaya. Itu baca orang. Lain di borok. Ya, dia ada kering dia berapa dia.
Kalau Allah tanya besok, kau bekerja je, jadi ni je, okey? Dapat gaji RM5, kau berikan nombor je. Allah tanya. So, malakus alun gaya umaizin naik. Kemudian kau akan ditanya oleh Allah. Segala yang nikmat yang kau beri, duit jadi ni mana lah? Kau mana kau belanjakan? Jawab. Merah lah kau menjawab. Setiap sen yang kita belanjakan, Allah tanya. Tuan dapat daripada hasil yang halal. Enggak. Kerja yang halal. Ambil upah ke apa semua. Alhamdulillah. Dapat masuk mungkin. Singgah kedai tutup. RM5 ke RM10 ke RM1 ke? Allah akan tanya yang RM1 itu. RM1 kalau seminggu sekali. Sebulan 4 kali. Katalah kali 10 kali setahun apa? 48 kali. Kali umur 60 tahun. Katalah 50 tahun lah. 48 kali 50 apa? Dekat 240 kali. Kalau RM1, RM240. Betul tak? Macam RM240. Itu Allah nak tanya. Kau belanjakan tiada kali kau beli RM1. Tak mahu RM1. Mana ada orang beli RM1? Bukan. Ingat juga dia. Ittaqullah Bilal. Imam Khatib baca tiap-tiap minggu. Turun masjid je. Takut lama juga. Kita tidak kan? Macam pula. Lepas tu ingat tu, ittaqullah turun. Khatib baca ittaqullah. Ittaqullah tu takwa lah kepada Allah. Patuhilah perintah Allah. Ada? Anda tahu kan? Pada Muhammad kan turun pada eksiden mati juga. Malam tak muda-muda lagi ada yang kena kencing manis, kencing jantung kan? Malam kemarin seorang muda baru 19-20 tahun dah dalam satu lagi baru bujang, baru umur 19-20 tahun. Kenapa naik motor kereta kecil jatuh. Kenapa tu? Innalillah. Pakai helmet Pak Ajal sudah sah sampai bekalan tak ada accident di jalan. Orang tu siapa ni nak tengoklah mereka yang keluar kertas nombor ekor. Kepala tercabut tu, kepala tercabut. Dicari ke mana accident ni? Kepala ni hilang. Motornya ada dengan bakul. Kepala hilang. Cari. Rupanya kepala ni masuk dalam helmet. Boleh jauh. Barulah kenal siapa badan dia. Tengok. Jauh. Ini dekat. Ini berlaku dalam budak 16 tahun lalu. Ya? Bukan-bukan ya. Ada lesen. Lesen apa? Lesen nomor ekor. Betul-betul. Benda-benda macam tu tentu ada tak ada tahu. Jangan simpan sini. Malam tak berbau. Malu satu alam. Mayat dah mati tak? Buka-buka siapa pun dokumen apa? Dokumen ni saya saja. Betul. Jangan main-main bagi kita. Kita, maksud saya. Benda-benda yang sekiranya tahu tu jangan. Allah nak tunjukkan buruk di kita dah mati pula tu. Orang kita ni baru lepas minum itu. Hati. Betul ya? Habis tak simpan macam mana tak? Jangan beli.
kita astagfirullahaladzim istighfar, astagfirullahaladzim maksud mana ni macam mana aku ilmu dah balik tidak semayang belum sempurna dah mana ilmu belum banyak lagi mati bila-bila masa dunia dikejar sampai ke langit hijau pun takkan habis, dunia dikejar takkan habis juga, takkan selesai ya, dah kaya nak kaya mana habis tak habis ya, kita boleh kembali ini kalau dah macam ini pun dah jadi barakah sudah ya, sembahyang yang tinggal pula besar dalam rumah besar abang ni dia tak apalah bang sama kita berdua jangan bang tadi bang TV yang kelas tu yang kalau sudah pun ini perempuan yang tak soleh, perempuan yang tak soleh ikut apa kemampuan suami tahu bapa tak mampu dia bang orang sebelah pun dia suami tak mampu yang dimaksud minta pengsaan ada lagi minta sana untuk minta ini apa dah lalak nyamun baru dia rasa dia masuk dalam dia rasa menjadi bahasa ada yang dia tu dia rasa terlalu ditekan oleh si isteri nak macam-macam perempuan tahu dia perempuan yang orang Jepun itu orang Mesir ya. Jadi ittaqullah ini meliputi semua ruang lingkup kehidupan kita. Ittaqullah itu meliputi semua ruang lingkup hidup kita. Jangan sampai melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam masjid itu atau di mana saja selepas sembahyang dalam waktu seminggu itu tak Allah maksudnya ya, bukan hanya satu perkara saja, semua urusan itu yang ini dah susah tu kan, memanglah susah sebab kalau orang takwa itu boleh terima balasannya surga bukan balasannya rencanai. Kalau bahasa dia rencanai nasi lemak bukan tu tak apa, ini surga tak ada terbayang cantiknya di pikiran manusia, tidak ada terbayang cantiknya di pandangan manusia. Tuhan kau video cantik tak, saya itu kepada khatar dalam perasaan manusia membayangkan bagaimana cantiknya surga begini-begini pun tidak sampai cantiknya surga. Yang itu yang nak diduduki oleh tuan-tuan. Katakan layak tak? Ini adik, kita ni agak-agak layak tak? Dengan cantiknya sebegitulah indahnya. Saya itu bayangan pikiran manusia pun tak sampai nak membayangkan bagaimana cantiknya surga. Itulah tempat tuan-tuan dan puan-puan semua. Macam kali masuknya menggeretok pada ya Allah cantiknya. Aku tak pernah tengok di kampung setia ini. Ada tak pernah tengok istana rumah aku kat kampung setia begini dia cantik surga. Malah ainun ra'at tak pernah dilihat oleh manusia. Cantiknya dalam dunia. Pergilah awal ke apa ke tak sama. Wala udhunun sami'at, dan tak pernah didengar oleh telinga kita bagaimana bayangan cantiknya surga. Kau ceritalah macam mana, tak tahu, lagi lebih cantik. Wala qatarun bi qalbil bashar, dan juga tidak sampai ke khayalan ya
Pemikiran manusia membayangkan cantiknya, betapa indahnya surga. Tak sampai lebih cantik lagi. Itu bagaimana ni? Itu yang nak kita duduk. Tanya agak-agak muka dia kita. Saya tak tahu. Jawapannya insya Allah. Insya Allah pun saya tak tahu ni. Jumpa balik nak tidur lagi tak tahu. Dalam keadaan berserempat air mata macam ni. Dengan berkandung di Allah lagi tak tahu ni masih surga. Kadang-kadang nak minta surga. Allah SWT nak malu. Orang yang wakaf ni cermin muka ni cermin dulu. Kita cakap dengan kita lah. Aduh. Itu ya, itu wasiat dari itu tujuannya untuk itu kan. Yang kita ya, bila kita patuhi, itulah balasan surga. Penghuninya semuanya muda-muda kan. Oh, muda-muda. Sweet 17 pun ada. Maris 17. Yang kita ni adalah saya tak tahu betul ni. Semua muda-muda semua. Semua ditukar ya oleh Allah yang punya muka kita ni sangat cantik lawa. Yang bidadarinya, tak biasa itulah bidadari. Beleh dia. Dia lalu dia bidadari ni, darahnya nampak mengalir. Walaupun pakai pakaian 7 lapis tak lagi. Darahnya nampak mengalir. Cantiknya. Tak tahulah macam mana. Itu yang bakal diidam-idam oleh ahli surga. Terutama sama dah. Lele dia. Bukan satu. Dia dah cerita lah jangan dia. Tak apalah cerita lagi tak. 535 biji buah delima dalam tu pula bertukar menjadi bidadari. Balik nanti beli buah delima. Buka tu. Kira dengan isteri kira. 535 air pula bidadari ke abang. Habis aku bang, kau jadi bulu bidadari. Dia punya susuk badannya macam biji delima pula, merah-merah dalamnya nampak Cak Korea pada sini. Makan tak habis. Ya, itu nanti kita memang seronok kan. Itulah yang wasiat-wasiat tadi itu matlamatnya supaya kita jaga adab kehidupan, cari yang baik-baik saja supaya dapat besok masuk surga. Sebab orang yang takwa saja yang kita masuk surga kan. Ada sekali takwa tak masuk. Dia sekali takwa tidak ada pilih. Ya. Sebab itu di sini ittaqullah menjadi rukun khutbah yang ketiga. Kenapa takwa itu digalakkan dia? Itulah dari dia saja. Matlamatnya supaya kita sentiasa diperingat ya secara resmi pada hari Jumaat untuk terus menjaga adab hidup kita sebagai orang Islam. Adabnya jangan hidup beradab sebagai orang yang bukan Islam. Jagalah maruahnya, jagalah tutur katanya,
jagalah tindak tanduknya, jagalah hatinya. Baiklah kita kembali menemuinya dalam keadaan beriman. Allah Akbar saja. Kawan-kawan semua dah pergi dah. Kita tunggu lagi bagi bertambah kita tahunan sampai itu. Dapat tidak masuk. Ini saja. Itu setiap orang mesti ingat mati setiap hari, wajib juga. Sebab pahala lagi. Dia ingat mati, maksudnya waspada kalau mati mana. Ya, buka amalan aku buka. Ada amalan kita ni puasa dah bayar belum? Puasa wajib, puasa qada dah bayar belum? Bayang zaman dah hidup belum? Semua kita tanya diri kita masing-masing. Ya, itu namanya ittaqullah. Ati Allah, maka kepada Allah. Ya. Yaitu kalimah yang terkandung pengertian menganjurkan taat kepada Allah atau mencegah daripada melakukan maksiat kepada Allah. Kerana itulah yang dimaksudkan kepada khutbah Jumat itu, supaya kita sentiasa ditegur secara resmi, secara formal pada hari Jumat. Waktu itu janganlah ngantuk lah, ngantuk. Jangan ngantuk juga ya, jangan laki-laki jangan ngantuk. Ya, tidur dulu lah tuan ya. Kalau nak bincang-bincang, kalau boleh tahan tangan tu tak apa. Konsentrasi. Kita tumpuan tengok-tengok khutbah tu. Kalau kita tengok, kalau tak tengok artinya dah ngantuk. Ya. Allah berkomat tolong. Tak komat baru juga. Tidur dulu kan, ya, tidur pula tidur pukul 11 hingga pukul 11 itu rehat macam tidur tak kerja, yang kerja yang tak kerja, yang dah tua ada tidur dulu rehat, lepas tu pergi 9:05 pergi awal-awal. Yang khotibnya pergi lewat, ya, yang lain kena pergi awal-awal. Bacalah selawat banyak-banyak tuan. Jangan sampai dulu sebut Nabi Muhammad banyak-banyak. Banyak-banyak kali lah tuan. 1000 kali tu, banyaknya Ustaz. Banyak. Banyak. Disebut 1000 banyak. Tak banyak. Saya nak tanya tuan. Sekali sudah berapa biji beras nasi? Ada kira tak? Sekali suap tu berapa biji nasi? Jawab. Hari-hari makan. Pernah kira tak? Itulah, balik dia makan. Sebelum tu berapa? Ya? Tak kurang daripada 35 ke atas. Itu. Kalau soal yang tengah lagi itu, lagi lebat. Itu India. Melayu begitu. Berapa kali suap? Berapa kali suap? Baru kita kenyang. Boleh berapa juga? Tak pernah. 15 ke atas kompok baru kenyang. Ya? Berapa biji pula nasi beras tu? Kalau dah 40 biji kali 15 berapa? 9. Ya? Berapa? Kali berapa? 70. 60 biji kan? 60 biji beras. Betul ke 60? Urut goyang mau 60. Jadi ada tak? Berapa biji beras yang kita makan? Berapa biji, berapa kali selawat yang kita baca tiap waktu? Itu nak kira gitu kan? Biar seimbang. Seimbang amalan kita dengan rezeki yang kita makan. Kalau bagi nasi itu. Ini kalau tak seimbang kan? Ini rokok. Alhamdulillah. Betul. Berapa biji beras? 1 biji beras, 1 biji nasi, 1 selawat.
Macam. Sebab itu bila kita tahu dia tu kan, nanti ada dalam bentuk alim tu guru cakap, baca selawat dia sekian-sekian kali, InsyaAllah. Sebab apa? Dia ingat beras yang dimakan tu pun lebih daripada itu banyaknya. Kenapa selawat kita disebut 40 kali? Oh, ini nak siap. Betul tak? Nak baca subhanallah 3 kali, subhanallah, 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 subhanallah. Ada tuan, kita nak bagi amalan kita dengan rezeki yang kita makan. Jadi besok bila datang akan berata macam tu, oh ya, aku makan sampai 100 biji beras satu hari, takkan selawat baru 100 kali satu waktu. Saya tolak. Begitu. Makan pun sampai 1 biji satu sekali makan. Kalau kira lah. Baru nampak takkan nak tolak, baru 60, baru 33 kali subhanallah, takkan tak tahan nak tunggu pada. Malu kita dalam makanan yang kita makan. Itu. Sebab tu banyak nak baca subhanallah 33 kali pun siapa pun belah. Dalam tu belah. Betul tak? Padahal nikmat Allah yang kita beri, yang kita makan, berapa ratus kan? Nasi je, belum yang lain-lain. Sebab tu baru kita rasa, tak patut aku ni nasi tiada beriman, takkan selawat untuk anakku tunggu. Itu nak tengok, nak mendidik hati supaya kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru nikmat-nikmat yang kedua kita. Dan nikmat-nikmat sehat tak terbayar, nikmat mata tak terbayar. Itu baru nikmat-nikmat rezeki yang kita makan saja cukup lah. Kita dah tak tergoyang, kita tebus tuan. Yang tak boleh memang kita mengaku. Ya, bila Allah kata wa in ta'udu ni'matallah la tuhsu. Bila kamu nilai nikmat Allah yang kamu terima, la tuhsuha, tidak akan dapat kamu tercapai membalasnya. Tak terhingga banyaknya nikmat yang Allah beri pada kita. Dan Allah kata ya, dalam Quran habis. Tadi mana? Maka tidaklah mencukupi lafaz wasiat bagi bertakwa itu semata-mata dengan memberi peringatan supaya berjaga-jaga daripada tipuan hidup dunia dan menyebut atau mengingati mati dan kepayahan serta kesakitan maut itu. Tak memada lekat. Kita cakap tadi. Bila kita rasa nikmatnya kita yang kita banyak yang kita pakai, kita rasa termakan budi Allah, rasa baru terasa. Sudah tak terasa kan? Bahkan bila ditanya macam tu orang menjawab, aku hidup bukan aku dah, Allah dah hidup. Uang aja orang ini. Aku hidup budak-budak, aku nak hidup. Harapkan mak. Aku tak minta dilahirkan, mak yang lahirkan. Tengok. Macam si kalau anak cakap macam tu, aku tak ada dilahirkan, mak yang lahirkan aku. Siapa suruh lahirkan aku? Anggap sebagai mak lah, anak cakap macam tu je. Menangis dia mati. Ada dimarah dia mak dia berlawan sama dia. Saya dilahirkan, dia tak nak dilahirkan. Kenapa mak lahirkan aku? Anggap. Kalau tuan-tuan ada tu memang itu jauh, ini lain. Betul tak? Maknya hanya menangis. Orang pula orang yang itu dah di luar kota. Dan Ibnu Rim'an berkata, cukuplah di dalam wasiat itu lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya itu perintah bersiap-siap untuk mati.
bersiap-siap untuk mati. Sebab mati tidak ada menjanjikan apa-apa. Bila, ya, apa yang dijanjikan oleh Allah? Tak ada. Bila yang dijanjikan oleh Allah? Tak tahu. Kalau pada zaman besok kau mati boleh? Boleh. Aku tak nak surga boleh? Boleh. Dia macam tu. Tak sikit. Dia janjikan apa tuan? Dah mati kawan kita dah banyak yang meninggal. Apa janji yang Allah pada dia? Kita rasa happy sekarang tu ini. Kita tak tahu kawan kita yang dah di tanah tu apa yang berlaku di kubur. Apa yang sedang Allah lakukan di kubur. Kita tak tahu. Itu yang selalu saya cakap. Ya, yang dengar raungan orang dalam kubur ialah binatang. Manusia, jin, syaitan tak dengar. Lalu dalam binatang tak ada urutan semak macam mana, binatang tak ada. Yang ngeri mendengar cerita orang dalam kubur. Memang tak ada. Anjing-anjing dia tak mahu. Tak kubur sini tempat lepak anjing cantik pun berada lebar kan. Tapi anjing tu lepak ada tanah, ada semua. Tak nak bersih. Kenapa? Saya tengok kenapa anjing kasar. Sebab dalam kubur itu ada yang disiksa meraung-raung. Binatang tak sanggup dengar. Kita renungan kita. Dan kita renung sendiri. Agak-agak siapa yang benda macam tu dalam kubur. Kok ramai? Jadi kalau kita besok jadi ahli kubur, macam tu juga. Atau macam mana? Kita kena waspada di sini untuk bersiap-siap untuk mati. Kita tak tahu. Dah bacakan 3 malam, tak ada pun dalam hadis baca 3 malam Yasin. Tak ada. Kalau bacakan Yasin kompok masuk surga sedap sikit. Tidak. Orang masjid, orang surau datang 3 malam je. Ini malam ketiga je. Malam ketiga kat surau je lah. Tengok hidangannya. Yang tak kubur, agak-agak apa hidangan? Cuma mudah-mudahan. Itu je. Kalau yang negatif, kok tak yang diterima oleh kawan yang kita bacakan Yasin. Yang baca Yasin pun layak masuk neraka. Macam mana bacakan orang lain? Yang bacakan Yasin layak masuk neraka. Baru kita boleh surat. Alamat Yasin. Nak dua kawan baca baru mati. Tak ada lah macam tu. Apa yang ada? Asal dia tidak sembahyang. Datang ke bumi, berdarah. Agak-agak terima ada tidak? Sebab kita yang macam tu biarlah. Buatlah, buat saya nak buat. Tapi secara peribadi, secara individu, persiapan diri kena buat sendiri. Bukan mengharapkan orang lain. Kena buat sendiri. Bersungguh-sungguh. Ingat mati bila-bila. Datang mati bukan ada orang telefon, "Weh, Mat, kau akan mati malam ni pukul 11.30." Dah sikit. Tak ada. Tiba-tiba Allah Akbar. Allah. Ya. Lepas tu takwa tu tujuannya itulah kan. Untuk kita mengingat-ingatkan supaya jangan leka, dilalaikan oleh syaitan, keseluruhan dunia yang melalaikan kita. Kita pun terpengaruh habis. Tiba-tiba sampai aku datang malaikat maut.
Sian juga kan. Siannya kita yang disian itu kan, yang tahu dan yang tak tahu, itu lah tu alam-alam makan beli. 3 malam kurang-kurang tu. Kita yang pura-pura macam tu. Tapi orang yang ada perasaan dalam siannya. Itulah. Yang ada lah Allah. Lagi-lagi kalau kawan-kawan sekampung, pernah pula tengok dia pukung-pukung di banyak Allah. Ya, kurang-kurangnya yang tahu menjadikan keinsafan diri dia. Dan muda sehat ke mana, ya. Dan disyaratkan bahawa hendaklah tiap-tiap satu daripada 3 rukun yang tersebut di atas tadi dilakukan dalam 2 khutbah itu. Pertama, alhamdulillah, ya, ittaqullah as-salawat Nabi, dan ittaqullah itu, ya, mesti berada di dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Ada 2 kali khutbah, ya. Itu disebutkan itu. Setiap satu daripada 3 di atas tadi dibaca, diucap, disebut oleh khutib di dalam kedua-dua khutbah, pertama dan kedua. Dan disunahkan bagi khutib itu melakukan 3 rukun khutbah yang tersebut itu mengikut tartib sunat saja, ikut susunan tartib. Pertama, alhamdulillah. Kedua, selawat atas Nabi. Ketiga, ittaqul. Itu biasalah sunat juga, ya. Persusunan sunat. Juga rukun-rukun yang kemudian daripada 3 itu, bahawa dengan dia mula-mula dia menyebutkan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Lepas itu berselawat kepada Nabi. Kemudian wasiat supaya bertakwa. Yang ketiga, kemudian membaca sebagian daripada Al-Quran, ya. Ya. Dan akhirnya berdoa. Itulah tartib yang disunatkan khotib menjaganya, jaga betul-betul. Ya, yang ketiga dari makmum kita dengar baca tidak imam ni, tak jaga dan tak baca, imam kena ditegur. Tadi tak baca imam, yang ini ya, imam kena tak perasan. Dan yang keempat, habiskan, ya. Yang keempat ialah membaca ayat Quran yang dipahami maksud ayat itu oleh jamaah semua dalam satu daripada 2 khutbah itu, sama ada Quran itu dalam khutbah pertama atau khutbah kedua atau kedua-duanya sekali pun sama, boleh, ya. Dalam satu khutbah pun boleh satu baca. Dan membaca ayat yang dipahami maksudnya, iaitu khutbah yang bermula adalah lebih utama. Ayat yang dipahami itu adalah dipahami maksudnya, baik iaitu daripada berupa hukum, kisah atau janji kebajikan atau balasan siksa, ya, maka tidak itu dia dengar, ya. Bermaksudnya cerita khutbah tadi, ceritalah cerita apa yang dipahami oleh jamaah. Kita dalam Melayu sini cakap Melayu. Kalau dalam zaman dulu, ya, cakap Arab tu khutbahnya Melayu, cakap Melayu ini baca sekarang. Ya, tahun 50-an baca sekarang. Cakap Melayu tak ada yang mengarang, orang tak ada pengarang. Tapi khutbah Arab. Ini juga, ya. Sebab tu talqin pun dalam kitab tu pendelkinnya Arab semua. Zaman itu, ya. Sampai dekat Cipayung, sembahyang dan di Cipayung Indonesia. Sembahyang Jumat. Bantai ni cakap jauh halus. Jauh. Cakap jauh halus dah. Yang kawan-kawan aku tak entah. Diam je lah. Apa nak baru makan. Ya, dia bukan jauh. Mana jauh cakap jauh halus. Cakap jauh kasar tak tahu lah pun dia halus. Itu tempat tu lah, ya. Sampai Mekah semua pure cakap Arab. Cakap apa? Arab tak tahu. Kita tahu pun diam. Diam tu. Kat Mekah kan, berlaki api yang tahu kok Muhammad. Yang tak tahu mantu. Ada orang berkorban.
Maka tidak memadai ayat yang tidak dipahami maksudnya. Ayat Quran itu mesti sempurna maksudnya, jangan sekerat. Contohnya summa nazar, kemudian dia melihat, apa dia melihat? Abasa wa basar, summa nazara wa basar, gitu. Atau summa abasa wa tawalla tak sebut. Artinya tidak boleh dipahami. Kemudian dia berkedut keningnya, sebab maksudnya tidak jelas. Walaupun ini dia betul Quran, dimana aku pulang korban, semua abasa wa tawalla kan? Abbas tak disebut kasih. Abbas wa tawalla, anja awil ahmad kan? Berbahamannya jangan kau disombong Muhammad, kau jangan sombong. Bila datang orang susah kau pusingkan kepala kau, tak nak tengok. Orang ni orang muda minta sedekah, kau pusingkan muka. Jangan. Nabi ditegur oleh Allah, turunlah ayat itu. Abasa wa tawalla anja abul ahmad. Orang yang muda datang, minta sedekah, Nabi Muhammad pusingkan. Itu nak dari cerita datang, supaya perkara itu turun dengan sebab ada peristiwa berlaku, maka turun ayat. Itu cara mendidik, Allah mendidik Nabi Muhammad. Ada sebab baru diturunkan, dijadikan sebab baru turun ayat. Sebab itu kita pun ambil pengajaran. Kalau ada orang susah macam itu, jangan sampai kita berpaling muka kepada orang yang memonjak minta orang susah. Pahami dulu. Bantu. Tengoklah keadaan tu kan. Kalau lebih bank tak tunggu, dia tak kaya. Itu toke minyak. Tak bank kerja jual bank. Allah Akbar. Kesian tu tak boleh berapa tahun nak tu. Abu Mansur dia, Al-Mansur, macam tu. Tokennya pakai bisnis 350. Betul kan? Ada yang bodyguard lagi. Budak-budak tu macam tu. Bila ditanya kenapa lah baru sini, tapi baik kau belajar, kamu belajar juga. Belajar apa kau siang-siang macam tu belajar sekolah? Belajar malam kan sudah buka bila? Bila saja. Belajar ini. Nabi suruh belajar orang kecil macam tu. Dia boleh jawab tu. Tuhan, niaga ni pun sunnah Nabi. Saya sendiri dia yang jawab. Niaga ni pun sunnah Nabi Tuhan. Aku rasa ni. Ya tuan, sudah ni ajar macam tu. Oleh orang yang dia namanya mengeksploitasi. Sebenarnya apa? Balangkan. Betul? Orang lain dia mana boleh budak bawah 10 tahun. Memang waktu itu baru belajar. Kalau usia mungkin keluarga ni orang besar diambil 5 ayat pun gila. Kalau dia pilih itu pilih 5 ayat pun tak tahu. Ini juga ya. 5 ayat pun tak ada request dari bos tu. Aduh, sedih tu. Sebab kalau dia macam tu, betul tu dia pun jawab kamu, dia boleh tangkap kan. Dari beliau kamu uang, kalau dia nampak call. Okey, sekarang kalau ni kalau balik saya telefon polis. Cabut lari tu. Hilang. Ada yang kamu dulu. Itu dah dapat masuk. Jalan. Ya. Sanggup di bawah sendiri macam itu. Jadi itulah keadaannya, ya.
dibaca mesti yang dipahami maksud tujuannya. Ya. Dalam tiap Jumat, ya disunatkan waktu itu baca disunatkan selepas khutbah itu membaca qaf, ya, atau sebagian daripadanya, yakni disunatkan baca sebagian daripadanya dalam masa membaca ayat daripada Quran itu, sebab ada riwayat dan hadis di Muslim dari Anas dalam tiap Jumat sebagai ijma', yakni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang menghabiskan kelima, syarat khutbah yang kelima ialah membaca doa yang berkaitan dengan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat dan wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunkanlah muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang hidup atau yang sudah mati. Waktu itu kita tak pergi sembahyang Jumat. Mana nak kita doakan mak ayah kita? Ada ramai-ramai tuan. Tuan begitu, aminnya tuan-tuan tu, katalah amin tuan-tuan ya. Ya. Aminnya satu masjid tu, makul tuan beberapa orang tu. Kita baca seorang-seorang saja sendiri kat rumah. Yang ini sampai satu masjid, puluhan ratusan orang. Bukan mudah dapat kumpul beratus doa juga. Bulan seminggu sekali je. Jamaah Jumat. Berapa? Kalau masjid itu besar, luar. Nak dapat macam tu, seminggu sekali. Doa amin yang diaminkan oleh ramai kawan-kawan itu. Sembahyang biasa adalah dosa besar tidak. Yang itu 200, 500, 800, 900 ribu. Bayangkan. Amin. Tengok. Tapi kalau konsentrasi dah tuan, amin. Kesalahan begini. Kita pada maksud doa ini. Ya Allah, apakah maaf ya Allah, muslimat, masuk maaf ya Allah. Bapak aku ya Allah. Yang doa. Inilah ya. Amin juga. Bukan. Amin itu kan Allah Taala nasi itu berdoa. Tidak ada perbandingan dalam doa ramai kan. Semua dalam keadaan air sembahyang. Jumaat dia. Mana dia batal? Tak ada. Dalam keadaan bersih semua. Amin, amin. Bila kita dapat? Seminggu sekali je. Tapi kadang-kadang kita tak pergi. Kalau tak pergi mana nak dapat Tuhan keberkatan hidup. Itu dalam waktu kita dengar khutbah, doa. Allahumma muslimin wal muslimat. Siapa yang mendoakan muslim muslimat, pahalanya ialah sebanyak mana muslim muslimat itulah banyaknya ganjaran. Siapa yang mendoakan orang muslim muslimat, dosanya banyak mana? Sebanyak orang muslim muslimat pula ganjaran. Ambil. Rugi tak rugi kalau tak pergi Jumat? Rugi. Mak kita dah meninggal, datuk kita dah meninggal, semua saudara dah meninggal. Siapa nak doakan dia? Kalau tak kita, adik punya ganjaran. Kita. Lepas tu, inilah untuk menarik anak-anak muda. Jangan diabaikan benda ni. Nak jadi baik pun konsentrate tentang doa waktu hari Jumaat itu. Sebab doa Jumaat ialah hari yang makbul doa hari Jumaat. Allahumma muslimin wal muslimat. Amin. Amin. Ada yang tak payah tangan dah takut tadi. Janji amin juga. Sebab ini ada ulama yang tak payah tanda tangan juga. Ada juga. Allahumma muslimat amin. Terus kata ya Allah. Maaf ya Allah, Bapak aku ya Allah, ya, anak-anak aku ya Allah yang dah kembali ke rahmatullah, atau yang hidup, semua didoakan ya Allah, anak-anakku sana tu, tigil-tigil ya Allah, tak suka ya Allah, terimalah ya Allah, tu, waktu itu lah. Kadang orang tak ke situ bunyinya, ya, tak ke situ bunyinya, sampai lewat, tak ada apa.
sini tak ke situ, maka tak ke situ ada. Tak ada ni, nak isi dari iman kita tak ada di situ. Allah bermuslim musliman, bermuslim siapa tu manusia siapa? Mungkin anak kita ada seorang guru yang dia bingung, ya, ada orang kata sebut dalam hati dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, tak. Ya. Oh, suami bingung ke, isteri sekarang mana? Nah, oh bingung laki-laki. Tidak. Bukan. Mestinya bingung itu tak ada kata. Supaya Allah daripada siapa yang bingung itu Allah. Melawan ini suami kata. Dia tahu kan. Anak-anak dan juga dari mara jiran tetangga dia nak pun tak mau. Dia nak pun tak mau belakang. Ampun kaya Allah dia, ampun kaya Allah, mampus mereka. Ya, baik. Jangan mampus kaya Allah jiran aku. Ya, doa kami jadi insan kita. Adalah tahu kan, kita dalam waktu itu betul-betul ikhlas, Allah mampuskan. Baik dia. Mereka kita tahu banyak ganjaran kita dapat mendoa kalau jadi baik macam itu. Habisnya itu walaupun dia tidak menyebut bagi mukminat, mukminin tambahlah. Dalam Islam ni kalau sebut mukminin perang mukminat, tapi dalam kita biasa mukminin, mukminat, musliman, al-ahya min wal amwat, hidup ada mati gitu. Lain pula mengikut pegangan Al-Azra'i, kerana bagi Al-Azra'i wajib menyebut mukminat itu dalam doa ukhrawi itu anak kami. Al-Azra'i kata wajib menyebut muslimin, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Kalau tak sebut muslimat pun mereka perang muda jangan kasih orang perempuan. Ya, mukminin mukminat itu kalau Al-Azra'i kata wajib. Jadi kita doa lah sama-sama macam itu. Tak mampu juga tak apalah, di akhirat itu jumpa. Ini kadang orang ada pertikaian. Doa tak mampu saya tak. Mana makbul? Tak makbul. Kalau dimakbulkan Allah lebih tahu daripada kita. Mungkin kau tak nak beri surat juga. Kalau dimakbulkan mungkin kau tak nak beri surat kita. Sebab apa? Sibuk bisnes. Punya aku kaya kosong juga. Betul tak? Jangan. Berikan tolong beri juga. Sibuk. Aduh, hikmahnya ada. Tak apa. Allah akan makbulkan di akhirat itu. Kalau tak dapat di dunia, doa-doa yang kita buat, Allah akan beri dari akhirat itu. Itu dah. Itu dah. Orang sekarang isu apa? Itu bulan yang orang sekarang. Ya betul, kalau dibagi sekarang betul, belum tentu cuma jadi mampu. Tak ada dia. Apa? Kita jago. Driver sebelah. Mana ni? Duduk akan di sana, dah masyarakat. Jangan lepas. Kita belum macam tu. Bukan semua orang kata dapat ujian macam tu pun dia. Mana duduk kat kampung? Mana? Tak mahu lah. Duduk pun. Duduk. Duduk. Orang siapa tu? Duduk tanah. Baru nampak dua ekor kat sana. Nampak? Baru. Dia rasa. Selama kita lihat tu. Kita pun sibuk nak masuk ke parlimen. Kalau tak kaya, apa? Buatlah sebenarnya. Pun masih. Kita belum tentu kita kaya besok, belum tentu kita nak turun. Jadi alhamdulillah. Yang penting istimewa je. Ya. Doa minta kaya tu buatlah, mintalah. Mungkin kaya iman, mungkin kaya hatinya. Kita tak tahu betul. Ya. Itulah yang macam ni dia bilang. Ya. Ibu dah susah nak jaga dia.
Jadikan kaya lah aku macam kaya Nabi Isa, jadikan aku senang-senang macam Nabi Daud. Itu dia. Macam tu. Dia semua kan ada doa karangan lah, tuan. Bukan doa yang maksurat daripada Nabi Muhammad SAW. Semua tak ada macam tu. Dia doa yang maksurat ni, maksurat doa-doa yang tuan-tuan baca itu maksurat saja. Baca dalam kitab maksurat tu doa-doa lah. Itu semua daripada ucapan Nabi, doa Nabi. Dia kadang-kadang rasanya buat macam-macam lah tuan. Dia kadang-kadang ada mandar-mandar lain. Kalau boleh ada mandar lain. Yang ada pun ada. Ya. Sebab dia datang ni kadang-kadang daripada yang bukan maksuratnya. Macam kita ambil yang maksurat tu amalkan terus, tapi banyak kali dah juga. Dia namakan katalah selawat kan ya. Selawat tu. Guru kata gini contohkan sini. Pokoknya kita datang dari guru. Itu yang penting. Ya. Guru pun dulu ada belajar orang lain. Yang penting baca ni, guru itu amalkan. Kita ni kadang tak sabar. Kita ni tak sabar nak banyak apa-apa seminggu lah. Tak ada apa-apa pun. Dia nak dapat kalau boleh cara spontan dapat apa yang tidak. Mana jadi baik. Kita nak bersuara macam ni berapa tahun? Haji betul ni? 66 tahun baru jadi muda. Bayangkan, mak kita dulu yang membesarkan kita tak nampak kita besar dia. Ke? Mak kita, ayah kita yang membesarkan, melahirkan kita dulu, harapan besok kita tak nampak dia ke? Kita dah besar dia pun nampak maya anak, maya dah mati. Tapi dia keranakan tanggung jawab dia juga tu, Allah dia lepas tu dia pandai besok, dia terus mengikut aku kata maya. Jadi lah. Kita macam tu juga lah. Jangan jemu. Walaupun tak dapat sekarang, Allah jadi. Itu dia amalkan tu. Tapi nak amal ni malah ujian ni malas banyak. Malasnya lah, ngantuk lah. Benda ni kalau dah diaman tuan, dia mula nak buat resapan dalam jiwa kita, datang malas, datang kita lupa, kita pun tak baca lagi dah. Itu dia punya ujian dia. Dia ujian macamlah puasa tuan ya. Puasa dia cuma puasa surah-surah Ramadan. Tak mahu tak tahan. Hari pertama, tapi dia keranakan kita sikit. Masuk hari ke-15, tak payah sahur pun tahan. Itulah. Masuk hari ke-29 kalau kerja kuat lagi. Dua hari pertama, angkat telinga pun tak boleh. Hari pertama zaman kita kecil-kecil tu, angkat telinga pun lama masuk buka ini dia doa kehapus selamat tu kena terus dia tuan. Jangan berhenti. Jadi hari dah. Sampai meresap tu bagi rasa nikmatnya. Itu nikmat tu kalau kita beramal, nikmatnya dah sampai sudah tenteram hati. Tapi kalau tak baca kemudian rindu. Teringat dah tak baca. Betul? Pada hari Jumaat tak baca surah Kahfi. Saya tak baca kan? Kalau tak baca, belum baca. Bila nak baca, kita masuk tu. Bila tak baca juga sampai